Assalamualaikum dan hai. Siaran Suara Wanita hari ini bersama dengan saya Malisa Sari, dan sepanjang 30 minit siaran ini kita akan kongsikan dan juga kupaskan isu dan juga topik semasa yang trending ataupun viral di platform media sosial. Barangkali pernah menjadi persoalan ataupun pertanyaan kita. Tak mengapa, platform Suara Wanita adalah platform yang sangat tepat untuk anda dapatkan segala informasi. Seperti biasa, anda boleh tonton kami secara langsung di platform media sosial Suara Wanita, dan sebarang cadangan, komen ataupun sebarang kritikan kami ambil sebenarnya, dan jangan lupa untuk hashtag Suara Wanita. Dan kita nak kongsikan ataupun nak war-warkan kepada anda. Topik untuk hari ini adalah mengenai wanita dan takaful. Adakah ia sebagai kepentingan ataupun keperluan? Dan sebenarnya rata-rata masyarakat kita seringkali mengambil alasan tidak cukup masa, semuanya katanya sibuk dengan komitmen masing-masing, sehingga kan kita terabai ataupun mungkin terlepas pandang dengan perkara-perkara penting, antaranya takaful. Dan saya sebenarnya bukanlah seorang yang pakar untuk membincangkan isu ini, sebab saya bawakan seorang individu yang telah lama berkecimpung dalam industri keuangan selama lebih 6 tahun. Dan saya sebenarnya tak sabar nak tanya soalan ni terus kepada dia. Tapi saya kena memperkenalkan dia, iaitu kita bersama dengan saudari Dayang Suzana Mawi. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di siaran Suara Wanita. Jadi Dayang, sebelum kita nak mulakan topik kita, kita tahu angka di mana peratusan rakyat Malaysia yang tidak mengambil insurans adalah sebanyak 85%. Yang tidak mengambil sebarang perlindungan takaful. Dan sebenarnya angka itu sangat-sangat besar sebenarnya kan. Jadi kita nak tahu, adakah kita patut labelkan kepentingan ataupun keperluan takaful itu sebagai komitmen kita buat masa sekarang? Okey, sebelum nak jawab soalan Mel tu, Dayang nak ucapkan terima kasih Mel sebab undang Dayang Sama-sama ke siaran Suara Wanita ni dan bagi peluang pada Dayang untuk kongsi informasi yang lebih tentang perlindungan takaful ni, sebab mungkin ramai yang tak tahu macam Mel katakan tadi. 85% daripada populasi kita di Malaysia ni masih belum ada lagi perlindungan takaful, dan angka ini sangat besar. Betul. Kan Mel? Jadi berbalik kepada soalan Mel tadi, sama ada kita boleh katakan ianya suatu kepentingan ataupun keperluan. Baik. Dayang sebagai perunding takaful sendiri, semestinya Dayang akan mengatakan bahawa ianya sangat penting. Dan sangat, kalau boleh Dayang nak katakan, kita wajib untuk masukkan perlindungan takaful ini dalam komitmen kita setiap bulan. Okey, memandangkan kita dalam segmen wanita. Betul. Okey, Dayang nak suka untuk kaitkan senario kita dengan wanita juga. Ya? Sebab pelanggan-pelanggan Dayang sendiri pun kebanyakannya adalah wanita. Dayang bagi contoh senario ibu tunggal. Ibu tunggal yang ada anak ramai, mungkin 2-3, yang masih bergantung sepenuhnya kepada pendapatan si ibu tadi. Dan si ibu tadi adalah the only one, kita katakan breadwinner of the family kan. Dia yang diharapkan untuk bagi makan minum, belanja makan harian kan. Harian, pendidikan. Bayangkan jika berlaku sesuatu kepada si ibu tadi, sesuatu yang tidak dijangka. Okey, apa akan terjadi kepada anak-anak yang masih bergantung sepenuhnya kepada si ibu terbabit? So sebenarnya banyak Dayang yang kita nak kongsikan kepada anda. Nampak gayanya memang kepentingan dan juga keperluan bila wanita dan juga takaful ini. Apa kata kepada anda? Terus stay bersama kami dalam hashtag Suara Wanita. Okey, berkenaan insurans ataupun takaful ni, sebenarnya saya memang saya memang ada rakan-rakan yang menjadi ejen insurans takaful, dan memang kesedaran saya berkenaan dengan isu ni sangat tinggi, dan yang mana saya ambil insurans takaful sebab kita belajar dari pengalaman kawan-kawan, dan kita memang kena tahu pasal insurans takaful sebagai perlindungan. Kita kena ada satu safety net untuk diri sendiri. So saya dah sejak macam untuk anak-anak, daripada anak-anak lahir kita dah memang sediakan takaful. So ini memang untuk kita punya
backup plan if anything happens in future. Saya mula-mula ambil takaful waktu saya mula bekerja dulu. Bagi saya, walaupun syarikat ada sediakan perlindungan kepada staf, saya sebagai seorang individu kena lindungi diri saya sendiri, iaitu melalui takaful. Sebab kita tak tahu bila kita akan memerlukannya pada masa akan datang atau pada waktu-waktu kecemasan. Jadi pada saya takaful ni baguslah. Takaful untuk wanita sangat penting. Personally untuk saya pun sebagai seorang ibu, I feel it is important. Cumanya kebanyakan wanita sekarang worry sebab kita takut dalam keadaan yang sebegini, yang uncertain, kita takut ditipu, kita dah bayar duit pada ejen dan ejen gunakan duit tu untuk hal-hal sendiri, untuk enjoy ke apa, kita tak tahulah kan. Cumanya bila by the time kita tahu, kita punya bayaran tertunggak. Yang itulah yang kita worry. Itu tadi antara respon yang dikongsikan oleh orang awam kita mengenai takaful, dan sebenarnya ada yang betul-betul prihatin mengenai takaful dan ada juga yang menyatakan takaful ini mampu mengubah kehidupan mereka bukan sahaja untuk jangka masa pendek tetapi untuk jangka masa panjang. Dan ini paling lucu sebenarnya saudari Dayang tak berani nak ambil takaful sebab katanya perundi takaful ni akan menggunakan duit yang ada ini untuk kepentingan peribadi semata-mata. Memang betul. Ini cerita betul saudari Dayang. Jadi saudari Dayang, mungkin kita nak tanya kepada Dayang, agak-agaknya kan, apa tanggungjawab sebenar yang perlu dimainkan oleh mereka yang bergelar wanita ataupun masyarakat amnya mengenai takaful ini sebenarnya? Respon maklum balas orang awam kan? Maklum balas orang awam tadi, itu adalah senario yang sehingga kini perundi takaful hadapi, dan Dayang sendiri pun lalui benda tersebut, dan itu merupakan stigma negatif masyarakat. Kalau kenal ataupun jumpa ejen takaful, perundi takaful, ramai dah lari dah sebab takut untuk ditipu. Tetapi sekarang ni semua benda kita dah boleh buat research sendiri. Information kita boleh dapatkan di mana-mana. Tetapi untuk mengelakkan daripada rasa takut tu kan, seelok-eloknya jumpalah dengan perundi takaful yang sah, yang telah diperakui sebenarnya, yang memang dia dalam bidang ini dan boleh memberi nasihat yang secukupnya. Soalan Mel tadi mengatakan apa yang perlu dititik beratkan. Pelbagai faktor, dan faktor yang pertama yang penting ialah kena tahu matlamat kewangan sendiri. Kena tahu ke mana hala tuju matlamat kewangan tersebut. Nak mengambil perlindungan takaful ni, kita bertujuan untuk bukan saja untuk melindungi diri sendiri, Mel, tapi kita nak melindungi satu keluarga. Kita nak melindungi keseluruhan struktur kewangan kita. Jadi mungkin ada orang yang ambil takaful ni untuk faktor perubatan. Ada yang nak ambil takaful ni untuk faktor perancangan persaraan, retirement plan, ataupun untuk pendidikan anak-anak. Alright? Jadi penting untuk kita faham sebenarnya apa matlamat kewangan kita. Yang keduanya ialah cost premium. Nak decide cost premium tu berapa. Mungkin yang takut sebab stigma orang yang berkata, kawan-kawan cakap janganlah ambil mahal, tak mampu. Mungkin juga ada yang ambil sebab orang yang suruh. Sebab dipaksa. Tapi bayar ikut kemampuan juga. Tapi pada masa sama terdesak dan terpaksa. Cuma mampu bayar dalam 1-3 bulan. Lepas tu dah tak mampu nak bayar. Betul. Dan sebab tu pentingnya untuk merancang daripada awal. Bila nak ambil apa-apa plan takaful sekalipun, ukur baju di badan sendiri. Kalau seboleh-bolehnya memang kita nak semua package yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Tetapi jika apa yang kita ambil nanti, sebab kita nak ambil satu plan takaful untuk kita bawa sehingga sampai bila-bila. Sebab itu yang kita nak gunakan bila kita dilanda musibah nanti. Tetapi kita tak nak ambil benda tu sekali ambil, lepas tu macam saya cakap bulan depan dah tak mampu nak bayar. So penting untuk kita tahu setakat mana kita mampu dan setakat mana apa keperluan kita sebenarnya. Bila kita cerita pasal kemampuan, dan kita boleh kaitkan juga dengan apa yang berlaku ketika ini, iaitu pandemik COVID-19. Benda yang kita tak boleh jangka saudari Dayang.
agak-agaknya bukan saja kita nak tahu pasal kesedaran wanita kita, tapi kita nak tahu juga mungkin saya boleh ambil contoh, katakanlah si A ni baru pertama kali nak ambil plan ataupun pelindungan takaful. Agak-agaknya apa kriteria yang perlu dititik beratkan oleh si A itu sendiri supaya dia tak tersalah ambil pelindungan takaful, sebab bukan semata-mata kita nak bayar aje. Betul. First of all, macam yang Dayan cakap tadi, adalah pergi kepada orang yang sebetulnya, perunding takaful yang sebetulnya. Yang keduanya ialah kena tahu sebelum ambil polisi apa-apa pelan tu, dia boleh melengkapkan 4 perkara. Okey, yang pertamanya boleh melindungi bahagian perubatan kita. Maksudnya medical card lah. Okey, dan yang sebutkan medical card boleh mampu untuk membayar kos-kos rawatan di hospital jika berlaku apa-apa musibah pada kita. Yang keduanya mampu untuk menyelesaikan masalah hutang piutang kita. Itu dah yang katakan debt cancellation, untuk melangsaikan hutang-hutang kita. Yang ketiganya mampu untuk menjadi pengganti kepada gaji kita. Sebab perlindungan takaful ni bukan saja kita cerita pasal bila kita dah meninggal, kita nak sediakan satu dana yang khas. Dana khas untuk keluarga, tetapi kita ada banyak senario yang kita boleh terkena sakit dan lumpuh, tidak mampu lagi untuk bekerja. Dan di waktu itu kita dah tak mampu untuk bawa balik gaji kita ke rumah, tak mampu untuk bayar komitmen semua. Itu pentingnya, sebab itu pentingnya kita kena ada polisi kita tu mampu untuk sediakan pelan pengganti gaji untuk kita juga. Itu kita katakan income replacement. Okey. Yang keempatnya ialah boleh untuk perancangan persaraan kita ataupun pendidikan anak-anak. Itu kita boleh katakan sebagai legasi. Kita createkan satu dana untuk kita tinggalkan kepada anak-anak nanti. Bahkan ada juga pelanggan Dayang, dia dah sediakan plan legasi sehingga ke cucu dia orang. Betul. Itu memang betul-betul kata orang betul-betul ada kesedaran daripada sekarang ini. Sebenarnya tak terlambat sebenarnya untuk kita take note benda-benda macam ni. Dan sebagai orang yang dah berpengalaman, mungkin Dayang boleh berkongsi juga dengan penonton Suara Wanita, kalangan umur berapa dan golongan yang bagaimana yang ada rasa kesedaran untuk mengambil pelindungan takaful ini. Mungkin barangkali wanita yang sudah bekerja ke, yang sudah berumah tangga, ataupun mereka yang bergelar ibu tunggal. Okey, kebiasaannya memang wanita yang dah berkejaya, sebab mereka dah boleh allocate-kan, asingkan perbelanjaan. Dia orang boleh allocatekan satu amount untuk pelindungan takaful tu. Tapi satu perkara yang saya nak share dengan Mel, which is it happened waktu PKP ni. Okay. It's actually blessing in disguise bila kita berada dalam keadaan pandemik ni kan. Semua orang merasa panik. Dan waktu tu recently ni lebih ramai kesedaran tu datang kepada, Alhamdulillah nampaknya. Lebih ramai dan Dayang sebenarnya sangat terkejut sebenarnya. Golongan yang datang kepada Dayang ni adalah golongan yang belum berkahwin. Berusia dalam 28 tahun, masih belum berkahwin lagi, bekerja, baru saja bekerja, tapi dah ada kesedaran yang macam ni. So untuk diri Dayang, pelanggan Dayang memang tergolong daripada pelbagai usia. Betul. Memang kebanyakannya yang dah ada komitmen lah, terutamanya sebab mereka tahu mereka perlu menyediakan perancangan kewangan yang lengkap dengan menggunakan platform takaful. Okey. Dan satu lagi kita nak tanya, sebab kita ada banyak masa sebenarnya. Okey, sebab topik ni pun macam menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Kita nak tanya, masih ada juga kalangan wanita ni takut-takut nak minta perlindungan takaful dengan si suami. Jadi agak-agaknya apa cara yang terbaik untuk si isteri ataupun wanita ini nak minta permission lah dengan si suami supaya mereka juga dapat merasai pelindungan takaful tu bukan untuk masa sekarang tapi untuk masa akan datang. Okey, Dayang pernah melalui kisah-kisah yang lucu
Betul. Kita ada Dayang pernah lalui kisah yang di mana si isteri senyap-senyap senyap-senyap ambil polisi. Bila dah polisi dah enforce baru bagi tahu husband. Okey, tapi luckily lah syukur husband tak marah lah. Dipersetujui lah. Dipersetujui akhirnya. Adakah pihak saudara Dayang juga menjadi orang tengah, middleman ni, sebagai membantu si isteri dan juga si suami ni untuk dapatkan perlindungan takaful ni? Definitely, sebab ini penting untuk suami dan isteri tu punya komunikasi. Betul. Dan pemahaman yang selari. Sebab tu bila Dayang berjumpa dengan pelanggan, Ya. okey, Dayang ada yang approach, contoh macam si isteri yang approach, Dayang lebih suka kalau dia bawa sekali pasangannya. Betul. Supaya dua-dua boleh dengar informasi, dapatkan information yang sama dan dua-dua boleh berbincang. Sebab ini penting untuk komunikasi. Sebab bagi Dayang, kalau suami isteri ni faham tentang kepentingan takaful ni, diorang akan anggap polisi takaful ni sebagai a gift of love. Oh. Yes, a Saya gift of rasa love. mungkin saya boleh menambah sikit ya. Saya rasa ini boleh menjadi satu contoh kepada mereka yang belum berkahwin. Anda boleh jadikan ini sebagai hantaran istimewa. Yes, betul. Hantaran istimewa. Sebab biasa-biasa Betul. kita dapat handbag, dapat kasut lah Betul. kan. Tapi why don't kita tukar elemen ni kepada yang lagi Betul. bagus? In fact ada dah. Oh. Even pelanggan Dayang pun ada buat. Okey, dia buatkan polisi 1 juta, 2 juta and then zahirkan dia dalam bentuk cek plug. Okey, dan mengatakan aku dah sediakan hibah 1 juta untuk isteri. Dan itu satu diletakkan sebagai dihiaskan dalam bentuk hantaran yang menarik. Yes. Dan Dayang rasa ini seharusnya dijadikan trend. Contoh. Trend. Trend yang menarik tau, yang menarik untuk kalangan muda. Sebab yang pentingnya bila you ambil awal di usia yang muda, premium murah je. Nanti bila dah tua-tua baru nak ambil, then sedikit terlambat. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan kepada anda. Seronok pula saya berbual berkenaan dengan wanita dan takaful ni, kepentingan ataupun keperluan. Kepada anda terus stay bersama kami dalam Suara Wanita. Bersua kembali dalam siaran Suara Wanita. Sepanjang siaran 30 minit ini, banyak sebenarnya dah kita kongsikan, dah kita kupaskan. Jadi semakin hangat pula topik wanita dan takaful, kepentingan ataupun adakah ia sebarang keperluan. Jadi tadi, saudari Dayang ada berkongsi dengan kita, sudah ada sebenarnya trend di mana bakal suami menghadiahkan isteri satu hantaran yang sangat-sangat bernilai, iaitu perlindungan takaful. Jadi saudara Dayang mestilah ada pengalaman dan mungkin ia juga boleh jadikan pengalaman buat saya juga ataupun mereka yang berada di luar sana. Mungkin Dayang boleh ceritakan juga. Dayang suka kalau ini dijadikan trend dan bagus untuk kita war-warkan hantaran yang berupa begini. Okey, sebab seperti yang Dayang katakan tadi, polisi takaful tu walaupun hanyalah sebuah sehelai kertas yang mengatakan sesuatu amount disediakan untuk yang tersayang, tetapi nilai dia yang Dayang katakan tadi adalah a gift of love kepada orang yang kita sayang. Jadi kalau kita dah sediakan amount 1 juta ataupun 2 juta, bila sebut pasal 1 juta, 2 juta itu memang amount yang ada ke? Maksudnya memang betul-betul berlaku ke? Memang ada. Wow, memang 1 juta, 2 juta. Ya. Dan kita tak perlukan duit 1 juta cash untuk kita bagi kepada pasangan kita, orang yang kita sayang. Apa yang kita cuma perlukan hanya 10 to 20% daripada kita punya gaji bulanan untuk kita createkan, kita bina 1 juta ataupun 2 juta tu kepada pasangan kita. So, ia adalah like I said, it's a gift of love lah. Sesuatu yang kita boleh bagi bukan saja kepada wife, tapi in future dalam rumah tangga tu ada anak-anak lagi. If something happen kepada salah seorang pasangan, you dah tinggalkan sesuatu yang amat bermakna.
Saya dengar angka 1 juta, 2 juta tu macam wow banyak sebenarnya. Kalau boleh lagi elok kita terima 1 juta, 2 juta gedebuk macam tu kan daripada kita terima perlindungan takaful. Tapi sebenarnya untuk nilai tu sangat-sangat besar dan boleh menjamin bukan untuk diri kita tapi boleh menjamin kehidupan ataupun beri manfaat kepada keluarga kita sendiri sebenarnya. Betul. Saudara Dayang. Jadi saudara Dayang, agak-agaknya jugalah perlindungan takaful ni sebenarnya sudah menjadi, betul lah tadi pada awal sekali kita dah cakap perlindungan takaful ni menjadi komitmen tetap kita dan kita boleh senaraikan dalam yalah pendapatan kita juga. Dan agak-agaknya jugalah adakah perlindungan takaful ni sebenarnya patut juga kita, ilmu perlindungan takaful ni patut juga tak kita terapkan kepada mereka yang bergelar generasi muda sebenarnya, sebab tak ramai yang ambil tahu, tak ramai yang nak tahu pasal benda ni. Dan apa agaknya juga, okey soalan terus tadi, soalan terus sikit. Apa agaknya juga peranan perunding takaful kepada si penerima lah, agak-agaknya Kepada pelanggan. Yes. Okey, soalan yang pertama tadi kan, patut ke tidak kita nak generasi muda ambil tahu dan mula untuk faham tentang kepentingan takaful? Jawapan saya semestinya ya. Okey, sebab pertama ialah nak ambil perlindungan takaful ni waktu yang paling sesuai adalah pada usia you yang muda. Satu, kerana premiumnya yang rendah. Betul. Dan memberi peluang pada golongan muda ni untuk mendapat perlindungan yang lebih besar. Ingat tu, waktu muda Ya. patut ambil perlindungan takaful. Waktu muda satu. Yang keduanya waktu masih sihat. Oh, Sebab kita takaful dah tak boleh nak melindungi orang yang dah ada sakit. faham. Dan kita sebelum terjadinya perkara tu, sebelum kita di dalam senarai orang yang tak boleh, tak layak untuk apply Mengambil takaful sebarang ni, perlindungan takaful, ya. baik kita ambil dengan cepat. Dan keduanya dan yang ketiganya ialah untuk simpanan kita. Anak-anak muda ni mula untuk menyimpan di dalam pelan takaful ni. Dah lah dapat perlindungan dan dapat saving juga, walaupun tak banyak tapi ada. Betul. Dan ini macam yang Dayang katakan daripada mula tadi adalah melengkapkan portfolio kewangan semua orang. So sangat bagus sekiranya daripada muda lagi, daripada mungkin baru nak start kerja lagi, dah start dah. Tak banyak, sikit pun tak apa. Okey, tadi soalan yang seterusnya. Okey, soalannya apa peranan baik, kan? soalan seterusnya. Tadi kita dah tahu dah peranan masyarakat ataupun peranan golongan wanita untuk ambil tahu berkenaan dengan perlindungan takaful. Tapi ini di pihak saudari Dayang sendiri. Apa peranan anda sebagai perunding takaful untuk educate people? Sebab yelah, ini biasa-biasalah yang berlaku. Biasa kita jumpa just nak bayar je. Kalau something happen baru jumpa perunding. Betul. So macam ada tak terlepas pandang juga ke 1-2 terms tu ke? Terlupa nak bagi tahu dengan pelanggan ke apa ke kan? Ada tak? Okey, Dayang bercerita dari segi cara pendekatan Dayang sendiri. Baik. Cara pendekatan Dayang sendiri dengan pelanggan Dayang ialah setiap pelanggan Dayang akan sediakan tailor-made portfolio kepada Tailor-made tu diorang. bagaimana agaknya? Okey, tailor-made tu bagaimana sebab tak semua orang Dayang bagi senario yang senang untuk kita faham, analogi yang senang. Seorang ibu tunggal yang beranak dua, komitmen dia, tanggungjawab dia tak sama dengan seorang ibu tunggal yang beranak 5. Oh, so kita tak boleh samakan? Kita tak boleh. Jadi setiap pelanggan yang datang kepada Dayang, Dayang akan analisa sepenuhnya. Apa keperluan dia, berapa yang dia nak kena sediakan untuk anak-anak dia, apa perancangan matlamat kewangan dia. Dayang kena betul-betul analisis dulu, analisa dahulu semua tu. Baik, saya rasa itu penutup message yang sangat padu dikongsikan oleh Dayang Suzana Mawi, perunding takaful kita. Dan mungkin Mel boleh rangkumkan 1-2 di mana wanita sebenarnya perlu ada sikap ambil tahu, tidak perlu lekap, cukup sekadar yang asas, boleh membantu dan juga memberi manfaat. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton kami di siaran Suara Wanita. Sebarang pandangan, komen, cadangan ataupun kritikan kami terima sebaiknya. Jangan lupa untuk hantar ke wanita@tvstv.my. Dan sampai di sini saja siaran Suara Wanita. Terus bersama dengan kami di
episod akan datang. Assalamualaikum dan sampai jumpa.